Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Telah berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Anak Adam itu bila lurus perjalanannya, tiada seorang yang lebih baik daripadanya. Jika dia bersih, tiada siapa yang bersih sepertinya. Jika didekatkan kepada Allah, tiada apa yang dekat semacamnya. Orang yang bodoh memandang sesuatu dengan mata kepalanya, sedang orang yang memakai akalnya pula akan memandang dengan mata akalnya. Adapun orang yang arif, maka dia akan memandang dengan mata hatinya dalam keadaan kenal dan tahu. Biar semua manusia mendorongnya, namun si arif itu tetap begitu juga. Tiada yang sisa dengannya apapun selain Allah Ta'ala sahaja. Maka ketika itu dia mengujar, Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, yakni Allah Ta'ala itu. Menjadi zahirnya dan batinnya, awalnya dan akhirnya, gambarannya dan maknawinya. Tidak apa pun yang baginya selain Allah Ta'ala sahaja. Maka kerana itu dia akan mengekalkan persahabatannya dengan Allah dunia dan akhirat. Sentiasa bermuafakat dengan syariat Allah dalam semua hal dan keadaan. Dia memilih keredaan Allah biar semua yang lain mengutukinya. Tiada dipedulikan celaan orang yang mencela. Sebagaimana ada di antara kaum ini pernah mengatakan, muafakat dengan kehendak Allah pada manusia, jangan muafakat dengan kehendak manusia pada Allah Ta'ala. Biar yang terpatah-patah terus terpatah-patah, dan yang terlurus terus terlurus. Ingatlah bahawa syaitanmu, tabiatmu dan teman-temanmu yang jahat itu adalah musuh-musuhmu. Maka awasilah mereka agar mereka tiada menjerumuskanmu ke dalam kancah kebinasaan. Pelajari ilmu pengetahuan agar engkau mengetahui caranya hendak melawani mereka dan menjaga diri dari angkara mereka. Ketika itu barulah engkau tahu bagaimana engkau hendak menyembah Tuhanmu Azza wa Jalla. Orang yang jahil dalam ibadatnya tiada akan diterima daripadanya apa rupa ibadat sekalipun. Lihat apa kata Nabi SAW, siapa yang menyembah Allah dengan jahil, maka apa yang merosakkan ibadatnya itu adalah lebih banyak daripada apa yang memperbagusinya. Orang jahil itu ibadatnya tiada bernilai apa pun, bahkan semuanya rosak dan semuanya gelap gelita. Ilmu juga tiada berguna kecuali bila diamalkan. Sedang amal itu tiada membawa apa manfaat pun melainkan dengan adanya ikhlas. Tegasnya, semua amal tanpa ikhlas tiada berguna dan tidak akan diterima dari pelakunya. Kemudian jika engkau berilmu, lalu engkau tiada mengamalkan ilmumu itu, jadilah ilmu itu sebagai hujah ke atas dirimu. Lihat apa kata Nabi SAW, si jahil itu diseksa sekali sahaja, tetapi si alim akan diseksa 7 kali ganda. Keduanya akan ditanya, si jahil kenapa engkau tiada belajar? Dan si alim pula kenapa engkau tiada mengamalkan ilmu?
Jadi hendaklah engkau belajar dan beramal, kemudian mengajar orang lain, kerana semua itu akan mendatangkan banyak kebaikan buat dirimu. Jika engkau mendengar suatu kalimah dari ilmu pengetahuan, lalu engkau mengamalkannya, kemudian engkau mengajarkannya pula pada orang lain, maka bagimu 2 pahala, iaitu pahala ilmu dan pahala beramal. Dunia ini adalah kegelapan dan ilmu itu adalah cahaya yang menerangi tuannya. Siapa yang tiada berilmu, kelak dia akan sesat jalan dalam kegelapan itu. Lalu dia akan merosakkan dirinya lebih dari membetulkannya. Muslimin dan muslimat sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian, anak Adam itu bila lurus perjalanannya, yakni benar imannya kepada Allah, benar ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar amalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar ikhlasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi orang yang terbaik. Seorang yang bernama anak Adam, yang lurus perjalanan, yang bermula dengan benar imannya kepada Allah dan juga benar ilmunya dan benar amalnya dan benar ikhlasnya, maka dia menjadi hamba yang amat lurus, dan dia akan menjadi lebih baik daripada mana-mana makhluk, sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia sebaik-baik penciptaan dan kejadian. Imannya kepada Allah mesti jelas, termasuk dalam makna keimanan pada Allah, keimanan kepada Rasul, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kitab, kepada malaikat, hari kiamat dan lain-lain yang bersangkutan. Maka seorang mesti benar dengan Allah. Selagi mana dia tak benar dengan Allah, maka perjalanannya menjadi bengkang-bengkok. Bukan sebenarnya dia tidak berada pada jalan yang lurus. Dan dia juga mesti benar ilmunya. Kerana Allah tidak akan disembah dengan kejahilan, tapi dengan ilmu. Yang disembah dengan kejahilan itu ialah sekutunya syirik. Yang sembah berhala, yang sembah selain Allah kerana kejahilan. Tapi bila kita menyembah Allah, dia mesti dengan ilmu. Sembahyang kena tahu, puasanya kena tahu, zakatnya kena tahu, hajinya kena tahu. Kalau tidak dianggap orang ni menyembah Allah. Macam mana kalau sembahyang tak betul, dia sembah Allah macam mana? Kalau puasa dia tak betul, dia sembah Allah macam mana? Maka Allah Ta'ala tidak boleh didekati melainkan dengan ilmu. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan fa'lam annahu la ilaha illa, fa'lam annahu la ilaha illahu, ketahuilah tidak ada Tuhan melainkan dia. Allah menyebut perkataan fa'lam, ketahui, makna belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang baca itu ilmu, wasilah ilmu. Kerana itu, kalau seorang cuba mendekat dirinya dengan Allah dengan emosi, sentimen, dengan pak turut, ngikut-ngikut, dengan cara dengar orang cakap macam tu, saya pun macam tu, dia tidak menyembah Allah dengan sebenar. Seorang mesti menyembah Allah dengan ilmu. Kerana itu kita diajar, diperintahkan supaya mempelajari ilmu. Bahkan ia menjadi kewajiban kita. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Wajib menuntut ilmu, sama ada lelaki maupun perempuan. Kerana dengannya kita dapat mengenal Allah dan beribadat kepadanya. Baik orang yang lurus, dia juga kena benar amalnya. Maksud benar amalnya, amalnya tadi benar-benar pada tempatnya, mengikut sunnahnya, mengikut cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik ilmunya ada. Kalau kita kata ustaz, antara benar ilmu dengan benar amal, bukankah ia perkara yang sama? Tetapi ilmu ialah pengetahuan, manakala amal ialah perbuatan. Kita dalam otak kita kena ada gambaran itu. Ini ilmu.
Kemudian bila mana kita ada ilmu, macam mana kita nak tatbik, kita nak beramal dengan ilmu tersebut. Maka ini benar amal. Ilmu kita kena cari dengan ahlinya, kena cari dengan orang alimnya, orang waraknya, orang bertakwanya. Kemudian sesudah itu datang amal. Dan amal yang benar mengikut tempat. Kata Abu Bakar kepada Umar Al-Khattab, wahai Umar, sesungguhnya Allah Ta'ala ada kewajiban ataupun ketaatan pada waktu malam yang tidak diterima pada waktu siang. Dan ada ketaatan dan peribadatan waktu siang yang tak akan terima waktu malam. Maknanya, waktu siang ada ibadatnya, waktu malam ada ibadatnya. Kalau silap letak tempat, maka tak akan diterima oleh Allah. Maka ini benar amalan. Orang yang benar amalan, maka Allah akan jadikan amalan tadi umpama kita masukkan skru di dalam, kita katakan dia punya tu dia. Dia masuk betul dia punya saluran dia, maka dia akan jadi ketat, kuat. Kalau skru dengan nut ni dia masuk tak betul, maka dia tak boleh, melainkan kita push pun dia akan rosak, bengkok. Maka amalan itu kita kena tahu pagi amalan apa, maka benar amalan kita. Pagi saya akan buat sekian. Petang amalan apa. Kemudian bila datang Ramadan, amalan apa. Maka ini benar amalan. Sebab itu kita lihat mereka orang soleh mengetahui ketepatan amal. Mereka tahu apa yang patut mereka lakukan sekarang. Kalau kita, barangkali kita buat ikut dan, atau apa sahaja yang kita sempat. Barangkali apa yang kita buat, kita tak mengambil kira waktu yang sesuai. Mereka bila melakukan suatu amalan, mereka tengok kesesuaian. Subuh, apakah amalannya? Sebab itu para ulama menyatakan, bila hampir subuh, amalan paling afdal ialah istighfar. Paling afdal. Wabil asharihum yastaghfirun, kan Allah sebut dalam Quran. Dan pada waktu sahur mereka memperbanyakkan istighfar. Faham mereka amalan yang sesuai, yang memang tepat, benar, ialah istighfar. Dan demikian juga bila mereka mendengar azan, mereka mengetahui amalan yang paling afdal ialah solat di awal waktu. Mereka tahu. Demikian juga bila mereka berada dalam sah sembahyang, sah paling afdal, sah hadapan. Mereka tahu. Ini panggil benar dalam amalan. Dia tahu nak letak macam kita, beri puzzle ataupun beri ini, suruh susun. Kita susun tu betul. Benda dah ada belaka, tapi susun tu kena betul. Kita susun, maka dialah satu gambaran yang cantik. Yang saya katakan ni, kita masuk bulan Ramadan buat apa? Nanti masuk 10 hari Ramadan buat apa? Orang yang hidupnya lurus, dia tahu nak buat apa. Tapi kalau kita 10 awal tak tahu buat apa, 10 tengah pun tak tahu buat apa, 10 akhir pun tak tahu buat apa, kita tidak ada apa yang disebut sebagai benar amal. Akhirnya kita lihat 10 akhir Ramadan, Allah menapis manusia. Untuk tunjuk di antara orang yang beriman pada Allah, yang benar ilmu dan yang benar amal, maka akan timbul golongan-golongan yang benar amalnya. Maka pada 10 akhir mereka berada pada tempat yang betul, pada ibadat yang betul, pada keadaan yang betul. Maka mereka lah yang dipilih untuk mendapat kemuliaan itu, Lailatul Qadar. Sebab itu kalau kita 10 akhir Ramadan tidak berada di tempat yang betul, 10 akhir Ramadan tak berada di tempat betul, dan tidak ibadat yang betul, maka kita akan terlepas kebaikan yang banyak. Sebab itu kita kalau nak lurus dengan Allah, nak dekat, biar betul amalan kita. Kita tahu apa benda yang kita nak buat 10 akhir. Kita dah ada dalam gambaran. Ni masuk petang 20, malamnya malam 21, maka bermula mujahadah kita untuk berjaga malam, untuk kalau boleh mengambil sebanyak mungkin malam, kerana keberkatan pada malam yang disebut Lailatul Qadr, malam yang punya nilai. Al-Qadr nilai, dan juga apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah tentukan. Maka kalau orang yang
hidupnya tak betul, tak lurus. Sekalipun dia dakwa iman, kita dapati 10 hari Ramadan, dia pun tak tahu dia nak duduk kat mana. Dia pun tak pasti. Dengan limpahan anak cucu balik rumah, dengan segala kesibukan raya yang difikirkan, kemeriahannya, dengan segala kesibukan untuk menghias rumah, maka 10 akhir menjadi sia-sia di sisi dia. Tengok 10 akhir kita pun sibuklah, ada yang nak beli baju raya, buat kuih raya, kita nak pasang langsir, kita pun nak bersih rumah, nak cat rumah, nak baiki pagar. Ini kesibukan yang kita timbulkan. Padahal kita nak sambut Lailatul Qadar, bukan kita nak sambut raya lagi. Raya kita tak diajar sambut dengan cara macam tu, kita diajar sambut Lailatul Qadar. Yang raya ni lebih kepada uruf dan juga lebih kepada budaya. Tuan-tuan sambut raya tu, kita lebih banyak meletakkan benda-benda bersifat budaya kita, bukan agama. Habis tak boleh sambut, bukan kata tak boleh, keutamaan, prioriti. Tuan-tuan, kalau dalam rumah kita ada seorang mati dan ada seorang baru lahir, kita nak sambut yang mana? Ada seorang baru lahir, cucu sulung kita, dan ada seorang mati, itu bini kita. Masa itu prioriti kita siapa? Kalau orang kata anak cucu saya saat ni cucu pertama, habis yang bini awak mati tu tak ada nilai. Kematian tu lebih bernilai. Kematian menjadikan seorang itu sibuk dengan segala persiapan. Dan Ramadan ialah persiapan untuk kematian kita. Sebab itu ulama doa, biar dipanjangkan umur sampai Ramadan. Kau nak mati, lepas tu matilah. Kerana ialah persiapan kematian. Yang para ulama doa 6 bulan sebelum datang Ramadan, biar dapat Ramadan. Kemudian lepas Ramadan, doa pula biar diterima Ramadan tu. Watasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah daripadaku ibadat puasaku dengan sebenar-benar penerimaan. Jadi kalau kita tak erti nak letak, macam saya beri suatu contoh. Pada malam itu lahir cucu pertama yang kita sayang, dan mati isteri yang paling kita sayang, isteri kita, atau mati suami kita. Apakah kita sedih atau gembira? Ya, kalau kita kata bercampur, sedih atau gembira, mana lebih kuat? Tuan-tuan, bila akhir Ramadan, ia antara kematian dengan kelahiran Syawal. Ya, kita memang jenguk juga Syawal, tapi rasa hibur kita dengan Ramadan lebih. Kematian itu, peluang lebih terasa, lebih terkesan di hati kita. Barangkali kita menangis, terkesan. Walaupun akan datang anak bulan Ramadan, anak bulan Syawal, kelahiran baru, tapi ia berarti kematian bulan Ramadan, bulan yang kita sayang, yang telah berkhidmat banyak pada kita, peluang ibadat, berbanding Syawal yang cuma gembira sekejap, yang kita analogikan dengan cucu baru kita yang belum ada jasa pun dengan kita, cuma dia beri gembira sikit. Dengan pasangan kita yang dah kita hidup puluhan tahun, dah beri jasa banyak pada kita, kita dapat kelebihan banyak daripada pasangan kita, baik nama isteri, baik nama suami. Saya katakan kita tidak mampu membendung air mata kita daripada tumpah dek sedih dengan kematian tadi. Sama juga bila saya berada di akhir-akhir Ramadan, dengan Syawal yang mula mengintai dan menjenguk, maka saya lebih melihat Ramadan dengan rasa sedih. Ini orang yang disebut benar ilmu, benar amalnya. Kerana itu perhatikan diri kita, tuan-tuan, di mana kita berada. Ilmu dah ada, semua dah ada, orang dah tahu kelebihan qiyam, kelebihan i'tikaf, tapi dia tak tahu nak letak kat mana. Kalau kita sebut i'tikaf, ini masanya. Paling tidak pun kita i'tikaf di rumah kita, buat satu tempat solat khas, i'tikaf situ, paling kurang pun. Kalau kita mungkin ada halangan untuk ke masjid, untuk ke surau, ke musalla, maka kita kunci diri kita untuk banyakkan ibadat. Dan orang yang lurus itu ialah yang benar ikhlasnya pada Allah. Dah lepas beramal, maka tuntutan ikhlas. Bukan nak tunjuk orang, bukan kerana orang, tapi kerana Allah.
yang disebut dalam hadis, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang menghidupkan Ramadan, mendirikan Ramadan dengan keimanan, dengan membenarkannya daripada Allah, wahtisaban, dan mengharapkan pahalanya. Kita harap pahala Allah, darjat di sisi Allah, syurga Allah SWT, pengampunannya, maka diampunkan dosa kita. Maka orang yang lurus itu, dia akan benar dengan Allah, dia benar dengan ilmu, benar dengan amal, dan benar dengan keikhlasannya kepada Allah. Maka dia orang yang lurus. Jika dia didekatkan kepada Allah, maka tak akan ada semacam ni. Artinya kalau betul, macam kita sebut 4 sifat. Kalau benar dia dekat dengan Allah, dia akan dekat dengan betul-betul. Dia benar-benar terpilih dan layak. Kita kalau dengar orang-orang terpilih masuk universiti itu, atau diberi jawatan ini, itu, kita pun tengok background dia. Oh, betul dia layak. Kita tengok orang dapat anugerah tertentu, lalu kita tengok background dia. Oh, betul dia layak, sebab dia ni telah buat macam ni, buat macam ni, maka dia layak dapat anugerah ini. Dia layak dapat tawaran ini. Kita akan tengok. Dan orang yang dekat dengan Allah, kita akan tengok sifat mereka, memang dia layak. Benar-benar dia orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kemudian Syekh menyebut yang kedua, perkara kedua, pandangan. Macam mana orang bodoh berpandangan, macam mana pula orang yang gunakan akal punya pandangan, dan bagaimana orang arif memandang. Baik pandang apa? Tentang orang yang bodoh, bila dia memandang sesuatu, dia guna kepala dia. Dia menggunakan ilmu zahir dia dengan maksud yang memenuhi syahwat. Maka setiap kali tengok benda tu baik, maka dia nak. Kemudian ternyata tidak baik, maka dia buang. Begitu kehidupan dia. Setiap kali dia rasa tu tak baik, pada pandangan zahirnya dia pun buang. Itu yang jenis kahwin pun macam lamping buang. Kahwin buang. Masa nak kahwin nampak baik, lepas tu ada masalah nampak buruk, dibuang. Kerana pandangan secara zahir. Dia tidak memandang sebagaimana syariat ajar. Asa an takrahu syai'a, bila Allah sebut wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan hendaklah kamu gauli pasangan kamu dengan baik. Wa fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihinna khairan katsira. Barangkali sesuatu yang kamu benci kepada pasangan kamu, ada kebaikan yang banyak yang Allah nak bagikan. Maka orang yang pandangannya bodoh, waktu tak suka dia buang lah. Senang je. Tapi orang yang melihat dengan akal, maka dia tahu berpandangan itu bukan betul. Dia mengambil masa untuk berfikir. Dia ada timbang tara kebaikan kebanyak, keburukan banyak. Baik, kita kalau ambil satu contoh. Ini satu contoh. Contoh dalam kehidupan, kita sebut pasangan kita sebagai contoh. Baik, kalau kita katakan orang yang bodoh, waktu mana dia nak memilih pasangan, dia menggambarkan lengkap. Dan waktu dia memperolehinya, maka ternyata tak lengkap. Dia kata, ni Zat lebih teruk daripada barang Shopee, Zat. Kita order lain sampai lain. Bini pun sama. Maksudnya, waktu mana nak berkahwin, dia harap perempuan itu sempurna. Ternyata tidak. Dan perempuan itu juga sama. Saya pun sama, Ustaz, order barang lain sampai barang lain. Dia harap suami dia begini, rupanya tidak. Maka kerana dia melihat dengan mata kepala semata-mata. Kerana manusia ni, kita tak boleh melihat dengan satu lapis. Kita tak boleh melihat manusia dengan gambaran buku atau gambaran, kita katakan, kulitnya. Manusia ni manusia yang unik kerana dia boleh berubah. Dia tak macam barang kita order daripada online, memang barang tu takkan berubah macam mana pun. Kalau tuan-tuan order sampai barang salah, memang tak berubah, pulangkan. Manusia ni, kalau kita rasa dia sempurna dan kita dapat tak sempurna, dia boleh jadi sempurna balik, lebih baik daripada apa yang kita fikirkan. Sebab dia manusia menerima perubahan. Akhirnya dia berubah lebih baik. Dia lebih daripada apa yang kita gambarkan. Rupanya saya nak seorang perempuan, saya dapat bidadari. Dah. Dia punya dapat contoh kesempurnaan. Sebab itu kita, bila kita nak pandang sesuatu, Allah ajar kita istikharah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sahabat, "Allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istikharata fi kulli syai. Kama 'allamana surah minal Quran." Rasulullah ajar kami istikharah pada semua perkara sebagaimana Rasulullah ajar kami surah dalam Quran. Maksudnya Rasulullah SAW bila ajar surah Quran, detail lah tajwidnya, makhraj hurufnya. Rasulullah ajar surah. Sebagaimana kita bayangkan Tok Guru kita mengajar kita satu surah. Maka Rasulullah ajar bila kamu ada urusan duniawi, maka istikharah. Supaya kita tidak melihat dengan pandangan bodoh. Apa itu pandangan bodoh? Pandangan cuma satu lapis. Gambaran luar je, cukup. Dengan gambaran luar kita pun dah judge serba-serbi. Just video pendek, dah kita dah jauh ni jahat bla bla. Kita tahu orang ni dia hidup 40 tahun, perjalanan dia macam mana. Takkanlah video 2 minit telah menelanjangkan segala kebaikan dia. Telah melondehkan segala keaiban dia. Menjadikan kita oh dia ni jahat. Video tu 2 minit, kita pun tak tahu betul ke salah. Kepala ekor dia pun kita tak tahu, just tengok, oh teruk. Tetapi kita tak tengok sebelum itu. Dan kita pun tak tengok kehidupan dia. Kita tak tengok. Lalu waktu kita menghukum manusia, apa kita nak jawab di hadapan Allah? Kita kata ni suami tak tanggungjawab, dia buat gini-gini. Kita tak tahu cerita sebenar sebab mungkin suami berbuat demikian. Kita buat oh ini isteri teruk bla bla bla. Kita pun tak tahu kenapa isteri itu berbuat demikian. Kita hari ni dia ajar hukum manusia secepat-cepatnya. Maka datang video pendek, datang statement pendek, hanya datang gambar poster, kemudian ada tulisan tertentu. Kita pun tahu kata teruk, sesak, itu, ini. Dah kita jauh daripada rahmat Allah. Tentang manusia, kita. Kalau nak dapat rahmat Allah yang luas, maka kita tidak menghukum manusia. Sebab kuasa hukum kuasa Allah. Dan kita tidak menentukan manusia. Dan kita tidak boleh membaca manusia dengan bacaan yang buruk. Tapi kita sentiasa membacanya dengan bacaan yang baik, wasangka baik. Sebab itu bila para ulama mereka belajar daripada sirah Nabi, mereka sentiasa melihat Rasulullah melihat setiap penentangnya musuh yang berpotensi menjadi sahabat. Ya, yang lawan Rasulullah SAW ni, sekali imbas, sekali pandang ni, tebas kepala belaka. Satu ketika, bila seorang lelaki bernama Suhail ditawan dalam peperangan Badar. Suhail ini dia seorang penyair. Dan dia pun kutuk Rasulullah dengan syairnya. Maka bila dia ditawan, kata Umar Al-Khattab, kita pancung kepala dia. Kita cabut gigi dia. Ni jahat ni, cabut gigi dia. Dia syair kata uduh-uduh. Lalu kata Rasulullah, wahai Umar, sabar. Barangkali kamu akan melihat sesuatu yang menggembirakan kamu suatu hari nanti. Rasulullah sentiasa tengok pada penentangnya ialah musuh yang berpotensi menjadi sahabat. Kita tengok kawan ni berpotensi jadi musuh. Macam tu. Sebab itu Rasulullah SAW sepanjang baginda berperang, Nabi cuma bunuh seorang. Nabi tidak membunuh, tidak mau. Nabi sentiasa kalau ada ruang yang lebih luas untuk diberikan kepada penentang. Ternyata pandangan Rasulullah itu benar. Bila musuh yang dipandang berpotensi menjadi sahabat ini benar-benar menjadi sahabat yang hebat. Lihat Umar Khattab, musuh Islam, menjadi potensi sebagai orang yang kuat bertahankan Islam. Lihat Abu Sufyan dan segala kelicikan politiknya, kepimpinannya untuk mengalahkan Islam. Ilmu negotiate, ilmu perundingan yang tinggi, yang hebat. Sehingga dia mampu menyatukan semua kabilah Arab untuk kepung Madinah. Dalam perang Ahzab, beliau menjadi ketuanya, Abu Sufyan. Kita lihat bagaimana dia memeluk Islam. Sehingga menjadi pakar perunding Islam yang hebat. Politik yang licik. Lihat Amru, lihat Khalid, lihat sejumlah manusia. Sebab itu Rasulullah ajar kita. Dan bermuamalah dengan manusia, kita tak berhukum dengan satu hukuman. Dan hari ini kita bimbang tuan-tuan dengan kita hukum orang melalui video TikTok, video IG, video Facebook. Lalu kita kata dah macam-macam orang ni. Padahal kita tak tahu siapa dia. Dengan poster
dengan kenyataan palsu cukup untuk kita memberi hukum. Sedangkan kita lupa, setiap kita hukum orang, maka kita akan jawab di hadapan Allah apa alasan kita. Kita kata, oh jahat ni. Pada video bukan menggambarkan sebenarnya. Itu bila cerita yang ni tangkap budak masuk dalam van jenazah, baik. Yang ni kata ni teruk, yang ni kata teruk. Akhirnya bila video tu keluar sikit. Akhirnya semua pada kita terpaksa diam, semua tidak menyebelahi mereka. Itu belum sikit, belum lagi yang sebenar-benar. Mula-mula nak marah ke Tok Imam ni. Kemudian nak marah ke budak ni pula. Lepas tu nak marah ke mak bapak dia. Tu marah katuk dia pula. Lepas tu marah yang tu kan buat video terus viral pula. Dah. Dia nak marah siapa sebenarnya? Tentang kita ni yang terus dikencing beberapa kali dan terus terhumban dalam lubang-lubang penipuan. Kenapa kita tidak bereaksi positif? Kenapa kita tak bereaksi dengan reaksi yang baik? Kerana kita berkait dengan menghukum orang. Sebab itu jangan guna akal bodoh. Akal bodoh apa dia? Yang melihat secara zahir. Maka dia jadi akal bodoh. Kemudian akal yang cerdik dia akan menilai. Tapi lihat akal orang arif. Orang arif melihat sesuatu dengan mata hatinya dalam keadaan kenal dan tahu. Apa maksud dengan mata hati? Orang arif dalam memandang sesuatu, dia melihat dengan pandangan Allah. Dan ini disebut dalam hadis qudsi, bahawa bila Allah Ta'ala sayang seorang hamba, maka dialah menjadi tangannya yang melakukan sesuatu, kakinya yang bergerak, mata yang memandang, telinga yang mendengar, semuanya. Maksudnya Allah Ta'ala pelihara dia. Macam saya sebut contoh tadi dalam ayat Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Hendaklah kamu gauli pasangan kamu dengan baik. Kalau ada benda yang tak elok, maka sabar, barangkali Allah nak jadikan kebaikan yang banyak. Dan satu hari Nabi kata, jangan seorang Islam itu membenci seorang perempuan, yakni isterinya, kerana satu akhlak buruknya. Kerana barangkali ada akhlak lain yang dia akan redha. Kata kita ni, tak semua orang ada semua akhlak baik. Ada suami itu kekurangannya pemarah, tapi akhlak baik yang lain banyak. Jujurnya mungkin, bertanggungjawab. Maka tak boleh seorang isteri kerana yang satu, saya nak minta cerai, suami saya pemarah, habis yang lain akhlak dia yang baik. Yang mungkin akhlak ni tak ada pada orang lain. Yang ni pula suami saya ni kerja dia malas, tu saya tak tahan ni. Ya mungkin kerja dia malas, tapi hal lain mungkin dia rajin. Dia rajin tengok anak, tolong tukar pampers. Kerja je dia malas. Sebab dia nak duduk rumah, dia nak selamat mata dia daripada maksiat. Dah. Suami kita bagus, sufi, yang jaga anak je. Kita jumpa seorang suami, saya tanya, kerja awak apa? Dia kalau jumpa tanya kerja, saya kerja saya jaga anak. Isteri awak? Isteri saya seorang doktor, kerja di sini pensyarah sekian-sekian. Dan isteri saya suka saya duduk rumah sebab anak dia lebih selamat dengan saya. Jadi duduk rumah lah. Duduk rumah, turun makan roti canai, naik balik. Dan jumpa saya, tanya hukum hakam. Dia selesa. Dia barangkali dia kurang dari sudut tu, tapi dia ada kelebihan lain. Ada kelebihan lain. Jadi kalau kita mengambil contoh mudah pasangan, kita nak nilai dengan mata hati orang arif. Macam mana orang arif melihat sesuatu. Bukan dengan akal kita zahir. Bukan sekadar menggunakan akal untuk cari untung. Ada orang guna akal melihat dengan makna mencari untung. Dan kita melihat mencari redha Allah. Kita melihat janji Allah. Rasulullah SAW tanam pada para sahabat, Islam akan menang. Tetapi Rasulullah tanam Islam akan menang ni daripada mula Islam ni disampaikan dengan para sahabat, dibunuhnya, diseksanya. Tiba-tiba Nabi kata kita menang. Apa yang Nabi nak beritahu ni, kita menang. Kerana Rasulullah melihat dengan mata hati yang hebat. Waktu sedang menggali parit Khandaq. Khandaq tu parit lah. Parit Khandaq, parit. Bahasa kita, parit Khandaq. Waktu dalam perang Khandaq, ni perang parit. Atau dikenal juga perang Ahzab. Maka gali parit yang luas. Sehingga ada satu batu yang menghalang parit itu digali. Lalu mereka meminta bantuan Nabi SAW. Maka Rasulullah datang, singsing lengangnya.
mengangkat cangkul sekuatnya, lalu mengentakkannya, maka keluar api. Keluar api. Kuat punya hentakan. Lalu kata Rasulullah, cahaya Islam akan menembusi timur. Buat lagi, cahaya Islam akan sampai ke barat. Kamu akan menang. Allah telah tunjukkan aku kemenangan Islam di timur dan di barat. Tentu waktu itu orang Islam kena kepung. Dalam situasi, dalam bahasa mudahnya, kalah, dikepung. Kita kalau sebut dikepung, maknanya kita tak boleh buat apa dah, dikepung. 10,000 bala tentera kepung Madinah. Tapi Rasulullah bercakap tentang kemenangan. Tentang kemenangan, kan Rasulullah melihat jauh. Akhirnya apa yang Rasulullah lihat, itulah yang berlaku, kemenangan. Walau dia tak berlaku pada zaman Nabi SAW, tapi khabar mubasyirat, khabar gembira kemenangan sudah ada di hati mereka. Akhir Rom jatuh, Parsi jatuh, Islam memenuhi Afrika, Islam sampai ke China, sampai ke India, sehingga 2/3 dunia. Sehingga di mana sampai Islam, di sana akan sampai tamadun, keilmuan, akan sampai kekayaan. Islam bila masuk satu negara, maka pertama dia akan jadikan negara itu beriman. Yang kedua, dia akan jadikan negara itu bertamadun. Yang ketiga, dia akan jadikan negara tadi dilimpahi dengan ilmu pengetahuan. Para ulama'nya ramai. Yang keempat, akan dilimpahi dengan kemewahan dan kekayaan. Itu sejarah mana-mana negara Islam, bila Islam buka satu negara. Bila Islam buka Mesir. Buka Mesir pada zaman Amr bin Al-As. Pada zaman Umar Khattab. Mesir dibuka. Apa jadi pada Mesir? Menjadi negara yang kaya, yang berilmu, yang bertamadun. Dibuang semua jahiliah, termasuk jahiliah mengorbankan gadis cantik ketika mana sungai Nil kekeringan air. Mereka ada budaya kalau sungai Nil kering air, ambil seorang gadis perawan, dipakai cantik-cantik, dikorbankan di sungai. Mati dan airnya akan naik. Islam membatalkannya. Datang akhirnya tradisi itu dah tak ada. Ya, bagaimana hebatnya Islam membina tamadun. Dia sampai satu tempat, dia akan jadikan tempat itu paling maju. Islam sampai ke Pasai, Pasai maju. Sampai ke Melaka, Melaka maju. Islam sampai ke mana-mana tempat. Di Afrika, di Tunisia, di Algeria, di Marrakesh ataupun di Maroko. Semua je negara maju, negara yang di universiti. Mana-mana negara Afrika, semua dia negara maju. Datang pula penjajah, dimiskinkan negara itu. Dibodohkan penduduk negeri itu, dihancurkan tamadun dan qiyam agamanya, maka ditinggalkan dalam keadaan teruk. Kata bila penjajah orang kafir dia masuk satu negara, apa kerja dia? Memiskinkan negara itu. Dia ambil semua, dihisap semua darah penduduknya, dikenakan cukai setingginya, dia buat balik kekayaan ke negaranya. Islam bila masuk satu negara, Islam tak ambil kekayaan negara itu untuk ambil, bukan diberikan kekayaan itu pada penduduk negerinya. Itu orang Mesir jadi kaya, orang Tunisia jadi kaya, orang Morocco jadi kaya. Sebab Islam tak ada sebab nak ambil itu, nak pindah ke tempat lain. Tak. Hatta kita kalau dapat hukum zakat pun, yang mengharamkan perpindahan zakat tanpa sebab. Mana-mana orang kaya, dia zakat di situ. Maka tidak boleh berpindah zakat tempat lain kalau tanpa sebab. Saja dia nak pindahkan, kerana orang di situ lebih layak dan lebih patut dapat. Ya, Islam, dia tak pindahkan kekayaan, melainkan menjadikan penduduk tadi menikmati kekayaan Islam. Maka zakat fitrah diberikan pada penduduk negeri itu. Islam tak ada, okay, kutip-kutip zakat fitrah hantar ke Baghdad. Kutip-kutip zakat fitrah hantar ke Damsyik, hantar ke Madinah. Tak, kutip zakat kat mana? Sini, bagi sini. Kayakan orang miskin di sini sehingga mereka boleh beraya. Gembirakan mereka pada hari raya. Kayakan mereka pada hari raya dengan maksud cukupkan keperluan mereka. Itu yang Islam ajar. Pada Islam, tuan-tuan, tak pernah sedut harta negara ni hantar ke lain. Melainkan Islam limpahkan harta tadi pada penduduk negeri itu. Kan itu sejarah dah tunjuk, mana-mana negara yang Islam buka, dia akan menjadi negara yang kaya. Negara yang harmoni, negara yang berintelektual, negara yang bertamadun. Tapi kalau datang orang kafir, dia akan jadikan negara ni tak ada tamadun, tak ada ilmu. Contoh kita, Inggeris datang ke tanah Melayu, dia buka universiti apa? Untuk kita jadi pandai. Universiti apa dia buka? Apa universiti yang dibuka? Tak ada universiti yang dibuka. Pusat pendidikan apa yang dibuka? Melainkan bagi menyebarkan Kristian dia.
Apa yang dibuat untuk pendidikan umat Islam? Apa yang dibuat? Mereka diberikan pendidikan yang celaru, bercampur lelaki perempuan, minum arak, berzina, berjudi. Itu pendidikan yang mereka tinggalkan. Sehingga lahir orang Melayu yang berjudi, yang berzina, yang tak sembahyang. Ini ditinggalkan oleh penjajah. Daripada yang mulia, berakhlak, yang tak berjudi, tak minum arak, tak main perempuan, maka datang orang kafir, maka ditinggalkan orang Islam yang minum arak, yang berjudi, bala macam mereka. Maka ini anak takbir negara yang ditinggalkan oleh penjajah. Tetapi ini kita lihat bagaimana golongan-golongan yang rosak dalam memimpin negara. Oleh sebab itu bila kita kata lihat sesuatu bagaimana orang arif menilainya, kita melihat sesuatu dengan pandangan Allah. Itu saya katakan tadi, dengan istikharah, dengan wasangka baik pada sesuatu, dan dengan doa-doa yang baik. Kalau kita beri contoh pasangan, sama juga anak. Tuan-tuan lahir anak. Kalau anak tu lahir cacat, orang pandangan bodoh, apa cacat ni, kalau boleh mati, biar mati dia. Atau beri kurang. Saya tak ada keturunan, saya cacat. Baik, orang yang bijak sikit mungkin dia kata, tak apalah, ni anak kita terima, anak saya. Tapi orang yang lebih hebat pada tu, dia tahu macam mana orang ni mungkin berpotensi. Sebab tu dalam Islam ada yang buta, akhirnya menjadi paling alim sekali. Lahirnya buta, tak, mereka dah ini potensi. Ada seorang budak, dia hafiz Quran, tapi dia buta. Ini yang berlaku beberapa tahun yang lepas. Lalu seorang pendakwah bertemu dengan dia, lalu tes Quran dia. Tes Quran, ternyata dia dapat menjawab dengan betul, dengan tepat. Lalu dia kata, apakah kamu ingin bercita-cita semoga Allah pulangkan balik matamu? Soalannya, apakah kamu ingin bercita-cita supaya Allah Ta'ala pulangkan balik mata penglihatanmu? Dia kata, tak, saya tidak mau, supaya saya tidak melihat maksiat. Supaya mata ini tidak melihat maksiat. Lihat bagaimana dia memandang dengan hebat. Tuan-tuan, kita kalau sakit, apa kita nak sembuh? Saya tak jumpa lagi orang sakit dia tak nak sembuh. Kita jumpa orang miskin, apa dia nak kaya? Saya tak jumpa pun orang miskin kata, saya nak miskin, tak nak kaya. Kita jumpa orang dalam musibah, dia akan kata, saya nak keluar daripada musibah ini. Tapi ada orang melihat dengan hebat, saya rasa sakit saya lebih baik. Kalau tidak kerana sakit, saya tak kenal Allah. Kalau tidak kerana sakit, saya tidak mungkin menjadi orang yang memuliakan Ramadan, bukan memuliakan ketaatan. Sebab saya sakit ni petunjuk. Apakah nak sihat? Saya tak nak sihat. Saya bimbang kalau saya sihat, saya kembali menjadi derhaka pada Allah. Ini orang melihat dengan mata hati. Ilmu, pengetahuan, pengalaman. Kalau kita tanya, awak nak tak muda balik? Ni saya dah tua umur 60, nak muda balik? Oh no. Tapi orang melihat, tak, saya tak nak muda balik. Kerana saya melihat tua saya lebih baik pada muda saya. Saya sudah hilang nafsu bersaing, ego, sombong. Saya dah mula rasa tawaduk, dan saya mula tahu matlamat hidup. Saya bimbang kalau saya muda balik, saya tak tahu matlamat hidup saya. Saya mungkin hanyut. Dan saya bersyukur pada Allah sehingga Allah beri saya umur macam ni, dan umur yang saya insaf. Saya tidak mau pulang muda balik. Maksud pulang muda, dia pun tak nak balik ambil hobi-hobi muda dulu, tak nak. Cukup yang dah lepas. Saya sudah dipelihara oleh Allah. Kita lihat budak tu hebat, dia tak nak ada mata celik. Sebab dia bimbang buat maksiat, kerana dia mula memahami hikmah. Sama juga kita dalam hidup, menempuhi takdir yang pelbagai. Maka sebahagiannya Allah tunjukkan hikmah, sehingga kita mula rasa silapnya, kalau saya dulu pilih yang tu, ternyata yang saya tak pilih ini lebih baik untuk saya. Kita kan dulu pilih macam-macam. Saya dulu pilih nak jadi engineer lah, arkitek lah, pilot lah. Tu pilih kita. Tapi Allah takdirkan kita lain daripada apa kita nak. Kena kita mula memahami. Lepas PKP baru tahu, punya ni bagus Kalau lah aku jadi itu barangkali, kita mula nampak. Tapi kita tidak mau nampak kerana perjalanan masa. Kerana kadang-kadang kita tak sempat faham benda tu. Ada orang memahami satu takdir dengan perjalanan masa. Lepas 10 tahun baru dia sedar. Wah, ada hikmah juga saya kahwin dengan awak pun, saya tahu. Dulu saya ingat saya ni kena guna-guna. Lepas 10 tahun baru nampak hikmah dia. Lama tu, 10 tahun. Orang yang melihat hikmah dengan perjalanan masa,
Bimbang-bimbang dia tak sempat. Dan bimbang-bimbang dia tak mampu sabar sampai tahap tu. Tapi kita nak melihat dengan, bukan dengan pandangan dengan satu kebaikan takdir dengan perubahan masa, tetapi dengan keyakinan kita, ia baik untuk kita. Sebab Nabi kata apa? Ma qadallahu laka qada'an illa kana khairan laka. Tidak Allah tentukan pada kamu satu ketentuan, melainkan dia baik. Tetapi waktu satu takdir kena pada saya kata baik. Baik. Saya tak tengok lagi hikmah tak, saya akan kata baik. Ini baik. Ni tiba-tiba motor kita jatuh, baik, insya-Allah baik. Saya tahu baik, ada hikmah dia. Tiba-tiba kita jangka untung, tak untung, baik. Ini baik. Rugi masa ni baik, bagus. Allah beri saya yang baik. Setiap kali kita lihat sesuatu, kita terus membacanya dengan keyakinan kita pada Allah. Tidak Allah tentukan sesuatu melainkan baik. Tapi kalau kita duk ngeluh, cerita ke orang, siapa lama, Ustaz baru saya faham Ustaz, rupanya sebabnya gini Ustaz. Baru saya tahu sebab apa saya ni dapat suami hodoh Ustaz. Barangkali kalau saya dapat suami lawa macam jiran sebelah, dah lama dia kahwin seorang lagi Ustaz. Tak kahwin, hodoh. Mari kemah dia. Jadi dia pun nampak, 40 tahun pun nampak. Bagus pula tak kahwin suami handsome ni. Bagus pula tak kahwin suami kaya-kaya ni. Dulu kata kenapa tak dapat suami kaya. Nak sangat suami kaya. Dengar suami kerja apa pilot, oh suka. Kaya pilot, rupa pilot lori. Tapi dengar pilot lori dah. Tiba-tiba tak macam dia nak. Lama baru nampak, oh punya bagus Ustaz. Sebab PKP lori lah paling banyak jalan. Betul lah, suami saya ni cik pilot Ustaz. Tiap-tiap hari gerak, duit masuk. Tuan-tuan, kita lepas puluhan tahun baru nak faham. Lambat, kita dah maki hidup kita lama. Kita dah mencela lama. Barangkali kita dah cela pasangan kita dah lama dah. Baru sekarang kita nak puji, rupanya bagus apa ni, bagus awak ni, bagus ni anak kita ni. Sebab rupanya bagus anak saya tak masuk universiti. Dia rupanya akan jaga kita semua ni, sakit-sakit. Ni kalau masuk universiti, barangkali tak jaga kita. Kita pun tengok orang sebelah lah. Orang sebelah tu anak dia masuk universiti, tak balik rumah. Cuti pun tak balik. Cuti SEM tak balik. Bila kerja pula pun tak balik juga. Sebab apa? Orang sibuk. Untung anak saya. Kau tahu Ustaz, biar 6 tak masuk universiti. Tapi tuan-tuan, kita dah cela lama. Cela. Sebab itu kita bila melihat satu takdir, melihat sebagaimana orang arif tengok. Walaupun saya bukan orang arif, tuan-tuan bukan orang arif, tapi kita nak tengok macam mereka. Datang je takdir, baik untuk saya. Datang je satu takdir, insya-Allah baik. Saya yakin. Saya sebut insya-Allah, kenapa perlu sebut insya-Allah? Supaya saya dapat sabar. Tuan-tuan, bila kita daripada keyakinan kita nampak baik, maka dalam tempoh yang singkat kita akan dapat tengok. Tapi kalau kita duk ngeluh, dia jadi macam hijab, tak nampak. Benda tu dah ada baik tapi tak nampak. Dihijab. Tapi mulut kita mencela, kurang bersyukur. Kerana itu bila Allah sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit hamba-Ku yang bersyukur. Padahal sepatutnya semua hamba-Ku kena syukur. Itu sepatutnya. Semua. Tapi bila Allah sebut sikit, kenapa? Kerana mereka dihijab, dan mereka tidak boleh menerima takdir Allah. Dihijab. Bila setiap kali dihijab, setiap kali Allah takdirkan sesuatu, mereka marah, mereka benci, mereka mengeluh. Lama jatuh satu hijab, oh baik, punya bagus. Kemudian dihijab lagi. Begitu hidup mereka tak pernah rasa tenang dan aman. Tentu Allah Ta'ala tak beri kebahagiaan dengan harta. Tidak juga dengan pangkat. Tapi Allah akan beri kebahagiaan sebenar pada orang yang redha dengan setiap takdirnya. Orang yang redha dengan takdir Allah, maka orang ni paling bahagia sebenarnya. Kerana dia boleh terima semua benda. Tapi orang yang apa yang dia nak tu, apa yang dia nak, dia dah orang paling derita sekali. Saya Ustaz, kalau saya kata saya nak, saya mesti dapat. Tak, awak takkan dapat. Kalau awak dapat pun, awak dapat kehancuran. Tentang mana kita boleh cakap benda tu? Saya kalau nak, saya akan dapat. Siapa cakap awak akan dapat? Bila awak kata, saya kalau nak pun, saya mesti dapat. Kalau saya nak perempuan tu, saya dapat. Kalau saya nak lelaki tu, saya dapat. Kalau saya nak orang tu, saya dapat. Kalau saya nak projek tu, saya dapat. Macam mana saya akan dapat? Awak telah letakkan diri awak di kalangan orang paling tidak bahagia. Slogan itu menjadikan awak tak bahagia. Tapi kalau awak kata, apa yang saya nak, insya-Allah dapat.
Slogan itu akan menenangkan awak sedikit. Kalau awak kata pula apa yang baik itu saya terima, apa pun yang saya boleh saya akan terima. Slogan itu jadikan kita bahagia. Tetapi pun kita dapat baik. Saya tak dapat macam dia, tak apalah, ini baik. Saya tidak mau bersaing untuk dapatkan benda dunia, kerana benda dunia ini bukan 100% baik. Sebab itu Islam tak suruh kita bersaing hal dunia, dia suruh kita bersaing hal akhirat. Sebab akhirat memang totally 100% baik. Tapi bila hal dunia kita duk berontak, nak ni berebut tender, nak yang ni rasuah bawah meja, yang ni rasuah bawah tanah, yang ni rasuah bawah kereta, main bawah belaka ni, semua under table, under water. Tunjuk, akhir dia pun dapat. Oh, sus penat dia. Kerana permulaan rasuah itu berarti bermula kerugian dia. Dah dia punya bajet dah lari rasuah, yang ni pun minta, yang ni minta. Yang minta mula-mula ni itu baru jerung kecil. Ada besar lagi, paus-paus besar belakang dia. Baru mula nak lobby, baru nak tengok ada ni geng-geng pelobi, ulur sikit 17,000 nak masuk tender je. Bila masuk pula geng ni pula, ni last kali nak dapat payment, yang geng payment pun nak juga sikit. Saya nak keluarkan payment tapi awak kena bayar sikit. Tidak, tahun depan payment awak. Dah. Yang nampak untung sekian banyak, akhirnya rugi, negatif, zero. Ya, bagaimana orang bersaing dengan dunia. Sama juga orang bersaing nak rebut, seorang lelaki berebut seorang perempuan. Tuan-tuan, jodoh kita ni bukan seorang perempuan, bukan seorang lelaki. Jodoh kita ni perempuan, jodoh kita lelaki kalau bagi perempuan. Tapi jodoh kita bukan seorang. Bukan seorang. Oh, dia pakat seorang ni, pakat gomoh belaka ni, berebut. Aku nak yang ni sihir ni, yang ni sihir ni, yang ni ubat ni. Akhir semua tak dapat. Kau dapat pun dapat yang gila. Yelah, dah perempuan tu dah kena macam-macam. Sihir siang pun dia, Bali pun dia. Dapat isteri malam-malam cakap bahasa Indonesia. Lepas tu cakap siang pula. Dah kena guna-guna macam-macam. Kenapa kan dia rasa seronok dapat benda macam gitu? Kerana kesan persaingan tak baik. Sebab tu dunia ni tuan-tuan, jangan bersaing. Kalau rezeki saya ambil. Bukan, silakan. Ahlan wa sahlan kalau dia datang. Kalau dia pergi, tak apa. Kita tak ada masalah. Kita yakin akan datang yang lain. Itu hidup orang yang bahagia. Lepas tu jangan guna slogan saya, kalau nak saya dapat. Oh, jangan. Kalau awak letak slogan ni, macam letak diri awak di atas api. Awak tak mungkin akan dapat duduk dengan tenang. Kerana takdir Allah ini panas. Tak macam yang awak bayangkan. Hanya yang menerimanya ialah orang yang redha kepada Allah SWT. Kemudian kata Syekh, lepas menyebut tentang pandangan, katanya, orang yang kenal Allah, dia tahu siapa Allah, iaitu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Orang-orang yang disebut arif dengan pandangan mata sebenar ialah mereka mengetahui Allah itu yang awal. Apa maksud Allah itu yang awal? Belum ada makhluk, Allah lah yang awal. Tapi awal Allah tanpa permulaan. Kalau kita sebut ni makhluk pertama, dia ada permulaan. Bila? 1 juta tahun lepas, 2 juta tahun lepas. Sebelum ada makhluk ini, Allah dah ada. Wujud Allah itu wujud sedia kala. Wujud merupakan sifat Allah yang disebut sebagai al-awwal, yang pertama. Tapi pertama Allah bukan daripada ada tempoh mula. Allah tu yang awal. Kemudian Allah yang akhir. Apa maksud Allah yang akhir? Makhluk ini semua akan binasa. Yang akhirnya tinggal Allah. Kullu man 'alaiha fan. Semua akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tinggal cuma zat Allah yang mulia. Wal-zahir, dan Allah itu zahir. Apa maksud zahir? Allah yang menang mengatasi segalanya. Atau zahir juga bermaksud bahawa Allah yang paling jelas daripada mana-mana yang jelas. Kerana semua makhluk Allah menunjukkan adanya Allah, maka Allah paling jelas. Menunjukkan adanya Allah. Yang keempat ialah Allah itu al-batin. Apa itu maksud batin? Maksud Allah tersembunyi daripada pandangan mata kasar kita. Tersembunyi, kita tak dapat melihatnya. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia. Dalam keadaan Allah melihat manusia. Dan Allah itu maha halus dan maha luas ilmu pengetahuannya. Dan perkataan batin juga bermaksud Allah mengetahui apa yang tersembunyi
Sembunyilah ikut mana pun, al-batin, dia adalah Allah yang tahu. Nak sembunyi dalam dada, dalam hati, nak sembunyi dalam peti besi, Allah Ta'ala al-batin mengetahuinya. Wa huwa bikulli syai'in alim, semua benda dalam pengetahuan Allah. Maka orang arif billah, mereka melihat cuma Allah dengan sifatnya awal, akhir, zahir, batin. Maka dengan sebab itulah dia tak akan melihat makhluk. Dengan sebab itulah tuan-tuan, dia akan punya sifat yang pertama, dia senantiasa mendampingi Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, dia sentiasa muafakat dengan Allah Ta'ala, bersetuju dengan apa pun yang Allah Ta'ala takdirkan untuknya. Yang ketiga, dia memilih untuk mencari redha Allah Ta'ala daripada redha makhluk. Dia tak peduli redha makhluk. Sebab itu dalam hadis menyebut, siapa yang mencari redha Allah dengan kemarahan makhluk, Allah akan jadikan makhluk menyayanginya. Tapi siapa yang mencari redha makhluk dengan kemarahan Allah, maka Allah akan jadikan makhluk turut marah padanya. Sebab itu dikatakan, biar kita ni bermuafakat, yang bersungguh-sungguh melaksanakan kehendak Allah berbanding kehendak manusia. Jangan pula kita bersungguh-sungguh untuk melakukan kehendak manusia berbanding kehendak Allah. Tentang sebenarnya mudah kita tengok. Di sana ada kehendak manusia yang sama ada namanya ada kuasa, yang namanya ada harta, yang namanya ada pengaruh, yang namanya ada apa sahaja, kita tidak akan dapat melawan kehendak Allah. Maka saya memilih kehendak Allah, yang hukum Allah, perintah Allah. Sebab kalau negara ini mengubah banyak hukum, tak benarkan kita ke masjid, tak benarkan kita solat berjemaah, tak benarkan sekian-sekian, maka saya akan mendahului hukum Allah. Dia tak benarkan kita rapat sah, kita tak akan mengikuti muafakat dengan mereka, kita akan ikut perintah Allah. Ia benda mudah kita faham. Bagi orang yang arif billah, dia tahu untuk mengikut perintah Allah lebih daripada perintah manusia. Kalaupun perlu, maka manusia itu mesti bercakap dengan dalil daripada perintah Allah. Kita ikut ulama'-ulama' bila mereka beri fatwa, satu fatwa kerana mereka mengikut dalil daripada Allah dan Rasul. Kalau mereka bercakap atas nama autoriti ulama' saja, kita tak terima. Mereka bercakap dalam autoriti mereka, membahaskan, memberi dalil daripada Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau mereka beritahu hukum ini, maka kita tahu ini hukum Allah, walaupun dituturkan oleh mulut mereka. Ia hukum Allah. Sebab datang daripada ulama' yang datang dengan cara segala tata tertib disiplin ilmu yang Allah Ta'ala berikan pada mereka. Kemudian kata Syekh lagi, ingat, syaitan kita, setiap orang ada syaitan. Teman-teman kita adalah musuh kita. Apa maksudnya? Bila mana dia menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala, maka kita kena kenal mereka dan kena lawan mereka. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, Allah diibadati dengan ilmu. Maka beliau bawa satu hadis Nabi yang sebenarnya ialah kata-kata Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang menyembah Allah dengan jahil, kata Umar bin Abdul Aziz, ini bukan daripada hadis Nabi SAW. Ia masyhur kata-kata Umar bin Abdul Aziz. Siapa yang sembah Allah dengan jahil, maka dia merosakkan lebih daripada dia memperelokkan. Umpama dalam pepatah Melayu kita, macam tikus baiki labu. Tuan-tuan tak pandai baiki kereta, yang rosaknya cuma pelak kereta. Oh tak apa, kita buka semua enjinnya. Bukankah kita lebih merosakkan? Kita tak reti pun dalam bab rosak kereta ni. Kita tengok kereta ni tak boleh bergerak. Uish, kereta ni tak boleh gerak ni, kita tukar enjin dia biar dia bergerak. Tukar enjin pun tak gerak. Rupanya kereta cuma tak ada minyak. Minyak dia tak ada, kita duk tukar enjin sebab kita tak tahu. Maka orang yang dia tak mahir, dia lebih bawa banyak kerosakan berbanding kebaikan yang dia nak. Sebab itu niat untuk buat baik saja tidak memandai tanpa ilmu. Saya nak taubat lah, tapi ilmu tak ada, dia taubat cara lain. Dia sembahyang, orang ajar sembahyang, rakaatnya banyak ni, dia ikut dia. Yang penting saya sembahyang Ustaz. Awak sembahyang zuhur berapa? 6 rakaat Ustaz. Sebab saya taubat kan, kena sembahyang lebih. Awak ni bukan sembahyang lebih, awak merosak lebih. Orang sembahyang 4, orang sembahyang 6. Misalnya, padahal kalau zuhur kita tengok, baguslah dia solat banyak, lebih.
Kita solat subuh 2, dia solat subuh 8 rakaat. Sebab apa? Nak tunjuk lebih kuat iman dia. Zuhur kita nampak bagus. Ada pandangan orang belakang, solat saya nak buat banyak, apa salah? Tak, awak telah merosakkan solat. Sebab itu satu ketika, sedang Nabi SAW solat subuh. Tiba-tiba iqamah dan seorang masih lagi solat sunat. Maka Rasulullah membatalkannya. Apakah kamu hendak dikatakan kamu solat subuh 4 rakaat? Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, idza uqimatis salah fala salah. Bila sudah diiqamat, tak ada solat lagi. Jangan orang qomat, kita nak solat sunat. Jangan, tidak ada lagi solat. Solat dengan dia. Tapi kalau nak solat, selepas itu. Ya, Rasulullah hajar kita. Tapi kalau kita nak buat cara kita, suka saya lah nak buat cara saya. Lalu kita pun buat. Lalu merugikan kita. Sebab itu kita setiap orang, dia kena ada ilmu untuk jadikan ia baik. Baik. Ni nak buat ni boleh tak boleh. Kita puasa. Kita tahu perkara membatalkan. Dia puasa tapi dia buat semua benda yang membatalkan puasa. Maka apa nilai puasa dia? Daripada yang membatalkan rukunnya, sehinggalah yang membatalkan pahalanya dia buat. Yang rukun pun kacau, yang pahala lagi kacau. Dah buat puasa apa ni? Semua benda tengok. Semua benda dia buat. Tapi puasa. Quran tak baca. Masjid tak pergi. Salat Jumaat tak jaga. Tapi puasa. Masa pagi habis kat TV, petang kat bazar Ramadan. Malam makan kat rumah sampai tertidur. Awak puasa apa? Puasa ni banyak merosakkan. Tu ada jenis puasa tak semayang. Jangan kata semayang tarawih, semayang tak. Puasa. Aneh. Ya, begitu. Bila manusia melihat manusia beribadat dengan jahil. Puasa. Tapi puasa ni abaikan solat. Puasa, aurat tak nak tutup. Habis awak puasa apa aurat tak nak tutup? Habis tak sah ke? Batal ke? Ya, batal pahalanya. Kita nak cari pahala. Sebab kata orang tua kita. Nak cari untung secupak, ruginya segantang. Makna nak cari kebaikan, dapat keburukan banyak. Kita tak hormat kemuliaan Ramadan itu sendiri. Kita orang ni dia semayang, tapi tak nak tutup aurat. Boleh tak? Dia ni geng-geng ni. Geng-geng sister Islam. Nak tutup aurat. Semayang pun tak nak tutup aurat. Kita kata awak ibadat apa ni? Ibadat mesti berilmu. La salata illa bi khimarin. Rasul bersabda kepada wanita, tak sah solat kamu tanpa ada tudung. Khimar. Ni dia pakai semayang, tudung tak pakai. Sah pula campur lelaki perempuan. Ini orang jahil, kerosakan dibuat lebih teruk. Sejak bila pula dalam sah ni bercampur lelaki perempuan? Dia boleh campur lelaki perempuan. Kemudian dia pun buat pula masjid perempuan saja. Mereka buat satu masjid perempuan saja di Belanda. Masjid ni perempuan je, Tok Bila, Tok Imam perempuan. Tak bagi lelaki masuk pula. Setiap bila pula masjid itu ada jantina? Masjid tak ada jantina. Masjid ni rumah Allah. Laki boleh, perempuan boleh. Tapi bila berkumpul lagi perempuan, yang jadi imamnya ialah lelaki. Tapi kalau kamu sama perempuan, yang jadi imam perempuan. Tapi tak, daripada awal tak boleh lelaki tak datang. Ini masjid perempuan. Kita lihat bagaimana mereka jadikan fitnah lebih besar. Ini kejahilan. Dan bila mana kita berilmu pula kena beramal. Sana disebut satu hadis. Orang jahil diseksa sekali, orang alim diseksa 7 kali. Ini juga bukan hadis. Tapi ini kata-kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Darda kata, kalau seorang itu dia jahil, maka dia dihukum, diazab kerana kejahilan. Tapi kalau orang tu berilmu, maka celaka ke atasnya 7 kali. Wailun lahu, wailun lahu, wailun lahu, celaka dia. Maka dia terkena azab 7 kali. Ya benar. Orang bila mana dia tahu, dia tak buat, dia lagi tercela daripada orang yang tak tahu. Sebab awak kan dah tahu. Kata kita, ada 2 orang pekerja kita ni. Seorang tak datang mesyuarat sebab tak tahu. Seorang lagi pula sebab tahu tapi tak datang. Tuan-tuan marah mana satu? Dua-dua saya marah, tapi ada yang saya lebih marah. Awak tahu tak datang kenapa? Yang tak tahu pun saya marah. Kenapa awak tak tahu? Patutnya awak tahu. Baca papan kenyataan. Mesej patutnya awak baca. Saya bos jenis tak baca mesej bos. Tapi kena marah juga. Patut awak baca. WhatsApp awak kena buka. WhatsApp syarikat. Walaupun dah balik rumah. Makanya saya nak beritahu benda penting.
Tapi dia kata dia tak tahu, dia tak baca, okey sikit lah. Walaupun kita marah juga. Yang ni saya baca was, saya hafal lagi, tapi saya tak pergi. Kita akan marah dia, awak dah baca, siap awak hafal, awak pula tolong beritahu orang lain, lepas tu awak tak datang. Oh, angin kita. Kenapa orang ni lagi kita nak marah? Lepas tu dalam Islam disebut dalam hadis yang sahih, bagaimana ahli neraka terkejut melihat orang yang alim berada dalam neraka. Sambil isi perutnya terkeluar dan dia berputar sebagaimana kadai berputar pada roda air. Artinya kadai yang dia kerjanya pusing supaya untuk angkut air daripada sungai. Pusing-pusing. Jadi macam kita katakan mesin giling macam itu. Maka ada orang alim keluar segala isi perutnya, usus-ususnya, lalu dia pun keliling. Lalu ahli neraka merasa pelik. Bukankah kamu dulu orang yang suruh kami buat baik, ajak kami? Ya, aku suruh tapi aku tak buat, aku larang tapi aku buat. Akhirnya letakkan dalam neraka dekat yang paling ngeri. Jadi bila kita ada ilmu, maka kita kena beramal. Dan bila mana kita beramal pula, kita kena ikhlas. Kan nilai ilmu itu ialah ikhlas kepada Allah SWT. Dan lepas tu kata Syekh Abdul Qadir, bila mana engkau dah belajar, engkau dah beramal dan mengajar pada orang lain, mengajar kepada orang lain, maka kamu mendapat pahalanya, kemuliaannya. Bila kamu tahu dan kamu beramal, kamu dapat dua pahala. Pahala ilmu, pahala amal. Dan kalau kau sampai pula, kamu dapat juga pahala yang lain lagi. Itu proses ilmu kita. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir tutup ungkapan dan ucapannya ini, dunia ni gelap, cahayanya ialah ilmu. Allah Ta'ala berfirman, awaman kana maita fa ahyainahu wa ja'alna lahu nura wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fiz zulumat laisa bi kharijin min. Tidakkah dahulu kamu mati, lalu kami hidupkan kamu dan kami jadikan bagi kamu cahaya, yakni ilmu, yang dengannya kamu berjalan bersama dengan manusia. Apakah sama bandingannya orang yang sentiasa berada dalam kegelapan dan hampir dia tidak boleh keluar daripada kegelapan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila Allah beri kita ilmu ni, Allah beri kita cahaya. Maka bila kita ada cahaya, tuan-tuan boleh berjalan dalam kegelapan malam. Sebab tuan-tuan ada cahaya. Kereta kita ada lampu, biarlah gelap macam mana pun, kita ada lampu, kita boleh jalan. Kita ada torchlight, biarlah di hutang belantara, kita boleh jalan. Sebab kita ada cahaya. Kita kalau ada ilmu, kita boleh hidup dengan sesiapa pun, sebab dia tak akan beri kesan pada kita. Kita tahu mana jahat, mana buruk. Tapi kalau tak ada ilmu, kita berada dalam kegelapan. Yang diraba-raba disangka kayu, rupanya ular. Yang diraba-raba disangka makanan, rupanya tai. Yang diraba-raba disangka kawan, rupanya musuh. Kan ini dalam kegelapan. Dia tak nampak apa pun. Maka bukankah kegelapan itu satu keseksaan? Tuan-tuan duduk dalam bilik, tuan-tuan tutup semua lampu. Oh, seksa. Nak buka almari pun tak nampak. Walaupun tiap-tiap hari kita tengok almari tu. Kita dah susun pakaian kita, kita pun dah tahu, dah hafal lah. Ni tudung kita banyak, jubah banyak dah boleh hafal. Tapi kalau tutup je lampu, boleh ambil. Raba je, tak boleh Ustaz. Dia tak puas hati sebab warna semua dah warna hitam semua pakaian tu. Warna pakaian bertukar hitam semua, walau baju tu ada warnanya bila dia terkena cahayanya. Ini hebatnya ilmu. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Islam ialah agama ilmu. Kalau seorang mengajak kita Islam dengan sekadar beribadat tanpa ilmu, itu bukan Islam yang sebenar. Sehingga dibawakan kepada kita ilmu. Ulama yang sebenar bukan ulama yang sekadar menunjukkan contoh ibadatnya, tetapi membimbing kita dengan ilmunya. Ilmu itu kesempurnaan kita. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.